Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya akan berkongsi tentang bagaimana kita nak melabur di feature baru di aplikasi ASNB, iaitu dipanggil RIA. Okey. RIA ni sebenarnya bermaksud Robo Investment Advisor. Okey. Robo Advisor ataupun orang panggil RIA ni adalah sebenarnya satu perkhidmatan perancangan kewangan yang dikawal oleh algoritma automatik. Okey, maksudnya ianya adalah tanpa pengawasan manusia. Kita masukkan duit, dia akan automatik mengawal ataupun merancang kewangan kita untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum lah. Jadi untuk mula-mula sekali, anda perlu login ke dalam ASNB application dan anda tak perlu sign up ataupun daftar lah apa-apa akaun baru ke apa. Anda hanya perlu menggunakan akaun ASNB seperti biasa. Login sahaja dan juga tekan RIA kat bawah tu ada. Tepi ikon utama tu ada RIA. Tekan kat situ. Lepas tu anda perlu tekan portfolio baru. Okey. Selepas anda tekan portfolio baru, ianya akan keluarlah skrin macam ni. Dan anda perlu menjawab satu set soalan untuk mengenal pasti portfolio apakah yang sesuai dengan kewangan anda, dengan expectation anda, dengan keuntungan yang anda mahukan dan juga risiko lah. Okey, untuk penilaian risiko. Jika anda pernah register ataupun menggunakan Wahid Invest, anda mungkin sangat familiar dengan cara robot advisor ni bekerja. Okey. Sebabnya sebelum kita nak start melabur tu, kita memang akan perlu menjawab satu set soalan penilaian risiko untuk menentukan portfolio yang terbaik untuk anda. Okey, jadi tekan bina portfolio saya. Okey, dan ada 9 soalan kat sini, just jawab je lah. Adakah anda menjangka untuk mengeluarkan lebih daripada 5% daripada portfolio pelaburan anda setiap tahun? Okey, anda perlu menjawab lah. Kalau saya akan tidak lah. Sebab saya akan melabur dan biarkan je di situ untuk dapatkan profit yang maksimum. Okey, dan adakah anda mempunyai sebarang pendapatan atau aset selain daripada simpanan anda? Ya. Saya bersedia untuk mengambil risiko kewangan dengan pelaburan. Okey. Adakah anda seorang yang okey untuk mengambil risiko kewangan? Sebab dalam pelaburan ni kita ada turun naiknya. Okey, kalau nak selamat tekan natural. Kalau rasa tak setuju, tekan sangat tidak setuju. Kalau saya akan tekan setuju. Okey. Ini dummy saja ya. Saya untuk tunjukkan kepada anda bagaimana cara saya nak membina portfolio saya. Apakah keutamaan anda apabila melabur? Okey. Kat sini saya akan tekan memaksimalkan pulangan modal. Sejauh manakah pengetahuan anda tentang konsep kewangan dan pelaburan? Okey, saya tekan sangat berpengetahuan. Berapa banyak pengalaman yang anda ada dalam pembelian dan penjualan produk pelaburan? Okey, agak berpengalaman. Apakah persepsi anda terhadap pelaburan di pasaran saham? Okey, bagi saya ianya agak berisiko. Okey. Sebelum ini apabila pelaburan anda merosot, apa yang anda lakukan? Saya akan menambah pelaburan saya sebab apabila pelaburan kita merosot, sebenarnya di situlah lubuk ataupun peluang untuk kita mendapatkan profit yang lebih banyak apabila pelaburan kita dah menaik. Okey. Jadi saya akan menambah pelaburan saya sebab saya menggunakan konsep DCA, Dollar Cost Averaging, dalam pelaburan saya. Berapa lamakah anda bercadang untuk melabur? Biasanya kalau kita nak melabur ni kan, kita perlu melabur lebih daripada 5 tahun. Contohnya pelaburan emas sekalipun, kita perlu melabur 5 hingga 10 tahun lah ataupun lebih daripada itu untuk kita memaksimumkan kita punya profit. Tapi saya nak try tekan kurang dari 5 tahun untuk saya tengoklah portfolio apa yang sesuai untuk saya. And then tekan hantar. Okey, kami sedang membina. Okey, dah keluar dah portfolio yang disyorkan untuk saya. Mungkin kalau saya tekan lebih daripada 10 tahun kan, mungkin saya akan dapat portfolio yang agresif
Tapi sekarang saya dapat portfolio yang disyorkan adalah sederhana, okey, berdasarkan penilaian risiko dan berdasarkan jawapan-jawapan saya terhadap soalan tadi. Okey, anda boleh tekan teruskan ataupun buat semula penilaian dan jawab semula soalan tersebutlah jika anda tidak berpuas hati dengan portfolio yang disyorkan. Okey, saya akan tekan teruskan. Okey. Dekat sini, jika anda swipe ke tepi, anda akan dapat lihat beberapa portfolio lain lah. Okey. Sangat konservatif ni yang paling low level, sederhana konservatif. Yang disyorkan untuk saya adalah sederhana. And then kita ada sederhana agresif dan juga sangat agresif. Okey. Dekat sini anda dapat lihat yang jangkaan bulanan saya adalah 4.5%. Okey. Dan juga jangkaan turun naik adalah 7.9%. Bermaksud saya punya profit mungkin akan naik ke 7.9%. Maksudnya dia hanya boleh meningkat mungkin pada 7.9% lah, sebab ni hanyalah jangkaan. Okey, jika saya ambil sangat agresif ya, saya mungkin akan dapat 14.7% profit. Jangkaan saya tu boleh sampai ke tahap 14.7%. Okey, dan jangkaan bulanan pun 5.8%, which is okey dan lebih elok daripada ASB biasa, sebab ASB biasa mungkin kita akan dapat 5% atau 5.25% kan. Okey. Okey, jadi saya akan tekan untuk pilih portfolio lah. Okey, kita cuba. Teruskan. Maaf ya, tadi saya terlog out. Okey, application saya terlog out. Jadi saya sambung semula. Okey, tekan dekat RIA ni dan saya akan tekan portfolio saya tadi, iaitu sederhana. Okey, dekat sini kita boleh tengok, okey. Dekat sinilah tempat untuk kita deposit duit kita. Okey. Dan juga kat sini ada tulis mengenai portfolio ini. Dan pecahan aset untuk portfolio sederhana ni adalah ASN Equity Global sebanyak 15%, ASN Equity Malaysia sebanyak 21%, ASN Sukuk sebanyak 63% dan Ringgit Malaysia sebanyak 1%. Okey, bermaksud jika jumlah dana awak tu ada RM500 contohnya. Okey, jadi 15% daripada RM500 tu akan dilaburkan di ASN Equity Global dan 21% di ASN Equity Malaysia, 63% di Sukuk dan juga 1% di Ringgit Malaysia. Ini adalah untuk yang portfolio sederhana. Jika anda memilih portfolio yang sangat agresif ataupun agresif, mungkin jumlah dana anda tu akan dilaburkan lebih banyak di Equity Global. Okey, dia berbeza dengan portfolio sederhana. Dia akan laburkan di Sukuk lebih banyak sebab Sukuk ni dia punya pasaran saham adalah lebih steady, lebih relax. Dia tak ganas. Okey, dia tak ganas macam global punya ASN Equity Global ni. Okey, macam tu. Jadi deposit macam biasa. Masukkan macam biasalah. Minimumnya adalah RM100. Okay, anda masukkan RM100 sama ada nak sekali masuk ataupun berulang. Kalau deposit berulang ni kita boleh buatlah mingguan ataupun bulanan macam tu. Okay, just anda masukkanlah, tekan seterusnya dan juga masukkan sign in, login awak punya bank dan masukkan, dan duitnya akan masuk ke dalam portfolio kita mengambil masa 3 ke 4 hari bekerja. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Mungkin di lain hari saya akan buat video mengenai apakah sebenarnya RIA ni, sebab tak semua orang tahulah feature RIA ni di SMB application. Kita boleh cuba pelbagaikan kita punya pelaburan. Okey, kita tak semestinya perlu letak di SB sahaja, tak perlu. Kita perlu pelbagaikan pelaburan kita dan salah satunya adalah dengan melabur di RIA ini. Okey, sebelum tu saya nak cakap, kalau boleh jangan letak duit tu sedebok macam tu je dekat RIA ni. Okey, kalau boleh amalkan teknik DCA, dollar cost averaging. Contohnya kita ada
cash, kita ada duit 10,000 ataupun 10,000 lah kita ambil. Jangan masukkan duit tu 10,000 terus ke dalam RIA ni, okey. Kalau kita masukkan 10,000 tu ke dalam ASB ataupun ASW ke ASM ke, itu tidak menjadi masalah kerana unit tu tak berubah harganya. Unit tu adalah RM1 sahaja untuk satu unit. Tapi untuk RIA ni kita ada naik turun harga, okey. Kalau kita masukkan RM100, esoknya ataupun malamnya mungkin duit kita tu dah jadi RM98, dah boleh jadi ataupun mungkin jadi RM102. So dia ada naik turun harga, okey. Dia tak sama dengan ASB dan juga unit saham lain lah, unit amanah lain yang harganya tetap. Okey, harga untuk pelaburan di RIA ni tidak tetap. Jadi amalkan teknik DCA untuk kita maksimumkan kita punya profit dan juga dia akan averagekan kita punya duit tu. Contohnya masukkanlah untuk hari ni RM200, untuk lusa RM200 lagi. So dia akan pelbagaikan harga dan juga dia akan averagekan harga tu untuk kita dapat profit yang maksimum. Okey, itu sahaja. Terima kasih.